Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu nak tunjukkan beberapa contoh penyelesaian dalam tajuk aplikasi pembezaan, iaitu cikgu nak tunjukkan contoh-contoh bagaimana kita nak menyelesaikan masalah melibatkan tangen dan normal. Okey, mari kita lihat kepada soalan pertama. Cari persamaan tangen dan normal kepada lengkung y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4x tambah 1 pada titik 10. Okey, daripada soalan tersebut, pertama maklumat yang kita boleh perolehi ialah persamaan garis lurus dengan kecurunan m, iaitu y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Okey. Kemudian yang kedua, okay, oleh kerana M ini adalah kecurunan, so diberikan kepada kita lengkung, garis lengkung, maka M untuk mendapatkan kecurunan M, so kita perlu bezakan Y terhadap X. Dan yang ketiga, okay, oleh kerana kita perlukan untuk membentuk persamaan normal, maka kita perlukan hubungan M1, M2 sama dengan negatif 1. Okey, jom kita lihat pada penyelesaiannya. So, persamaan lengkung kita ialah y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. So, kita bezakan y terhadap x, kita akan dapat 6x tolak 4. So, bila kita bezakan y terhadap x ini, bermaksud kita mendapatkan kecurunan tangen pada lengkung tersebut. So, dengan menggantikan x sama dengan 1, sebab di sini dia berikan kepada kita pada titik 10. So, x ini sama dengan 1. Jadi, kita akan dapat dy per dx itu adalah bersamaan dengan 2. Okay, gantikan 1 ini dalam persamaan dy per dx. Okay. Seterusnya, kita boleh membentuk persamaan tangen dengan menggunakan persamaan garis lurus tadi. So, kita akan dapat y tolak y1. So, di sini y1 kita ialah 0. Okay. Kemudian gantikan m kita ialah 2. So, x tolak x1. So, x1 kita ialah 1. So, kita dapat persamaan tangen y sama dengan 2x tolak 2. Okay, seterusnya untuk kita bentuk persamaan normal pula, maka kita menggunakan hubungan M1, M2 sama dengan negatif 1. So, di mana M1 ini adalah kecurunan tangen, manakala M2 ini adalah kecurunan bagi normal. Jadi, kita gantikan kecurunan tangen untuk mendapatkan kecurunan normal M2, iaitu sama dengan negatif 1 per 2. Okey, seterusnya kita sudah boleh membentuk persamaan normal menggunakan persamaan garis lurus y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Jadi kita gantikan y1 itu sebagai 0, m itu ialah m2 negatif 1 per 2, and then kita gantikan x1 itu 1, maka kita akan dapat persamaan normal kita ialah y sama dengan negatif 1 per 2x tambah 1 per 2. Okey, begitulah bagaimana kita nak mendapatkan persamaan tangen dan normal bagi soalan pertama. Okey, sekarang kita lihat pula kepada soalan yang kedua. Diberi lengkung y sama dengan x kuasa 2 tolak 4 kurungan kuasa 2. Cari persamaan tangen kepada lengkung itu pada titik yang koordinat x ialah 1. Okey, so sama seperti soalan yang pertama tadi, kita bila nak bentuk persamaan tangen, kita mesti ingat persamaan garis lurus dengan kecurunan m, iaitu y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Dan di mana m itu ialah kecurunan tangen pada lengkung y. So, kita bezakan y terhadap x. Okay. Jadi, bagaimana nak selesaikan? Okay, pertama, y sama dengan kurungan x kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. So, kita bezakan dy per dx. Okay, so di sini, ingat ya, 2 di sini kita bawakan dia ke depan. Okay, kemudian x kuasa 2 tolak 4.
So 2 di sini akan kehilangan 1. So jadi x kuasa 2 tolak 4 sahaja. Kemudian kita bezakan yang dalam kurungan ini x kuasa 2. Bezakan dapat 2x. So akhirnya kita akan dapat dy per dx sama dengan 4x kurungan x kuasa 2 tolak 4. Okey, seterusnya kita gantikan nilai x sama dengan 1 pada dy per dx. So kita akan dapat dy per dx sama dengan negatif 12. Dan seterusnya, oleh kerana kita perlukan y1, jadi kita gantikan x ini sama dengan 1 dalam persamaan lengkung y ini. Jadi kita akan dapat y sama dengan 9. Maksudnya kita punya titik tangent pada titik ini adalah titik 19. Okey. Seterusnya kita bentukkan persamaan tangent dengan menggunakan persamaan garis lurus. So di sini kita punya y1 tadi ialah 9 and then m kita ialah negatif 12 x tolak 1. Okey, ni x1. Maka seterusnya kita akan dapat persamaan tangent ialah y sama dengan negatif 12x tambah 21. Okey. Itu adalah soalan yang kedua. Okey, sekarang kita lihat pula kepada soalan yang ketiga. Tangent kepada lengkung y sama dengan hx kuasa 3 tambah kx tambah 2 di titik 1,5 adalah selari dengan norma kepada lengkung y sama dengan x kuasa 2 tambah 6x tambah 4 di titik negatif 2, negatif 4. Cari nilai pemalar h dan pemalar k. Okey, jadi bila kita lihat soalan ini, ada beberapa maklumat yang kita perlu keluarkan. Pertama ialah tangent kepada lengkung y sama dengan hx kuasa 3 tambah kx tambah 2. Kedua, normal kepada lengkung y sama dengan x kuasa 2 tambah 6x tambah 4. Kemudian ada perkataan selari. Okey. Jadi dari situ apa yang kita boleh keluarkan maklumat tersebut? Pertama, kita kena mencari kecurangan tangent. Okay. Bagi lengkung y sama hx kuasa 2 tambah kx tambah 2 dengan kita bezakan y terhadap x. Okay. Yang kedua, kita perlu dapatkan apakah normal bagi lengkung y sama dengan x kuasa 2 tambah 6x tambah 4. Maksudnya, kita perlu bezakan dahulu y ini. Okay, y sama x kuasa 2 tambah 6x tambah 4 ni kita bezakan y terhadap x untuk mendapatkan kecurangan tangent M1. Seterusnya, kita boleh dapatkan normal iaitu M2 dengan menggunakan hubungan M1, M2 sama dengan negatif 1. Okey, yang ketiga, oleh kerana di sini ada perkataan selari, tangent kepada lengkung selari dengan norma kepada lengkung, maksudnya kita akan menggunakan hubungan apabila dua garis itu selari, maka kecurunan garis pertama mesti sama dengan kecurunan garis yang kedua. Okey, jom sekarang kita lihat bagaimanakah kita nak selesaikan soalan ini. Okey, pertama kita ada lengkung y sama dengan hx kuasa 3 tambah kx tambah 2. So, kita bezakan y terhadap x. So, kita akan dapat 3h x kuasa 2 tambah k. Seterusnya, kita gantikan x itu sama dengan 1 sebab tangent ini pada titik 1,5. So, x sama dengan 1. Maka untuk kita mendapatkan dy per dx. So, kita akan dapat sama dengan 3h tambah k. Okey, seterusnya, kita nak cari pula normal bagi lengkung y sama dengan x kuasa 2 tambah 4. Jadi, kita bezakan dahulu y terhadap x bagi lengkung tersebut. So, kita akan dapat 2x tambah 6. Kemudian kita gantikan pula x ini sama dengan negatif 2.
Sebab normal pada lengkung tersebut di titik negatif 2, negatif 4. So sekarang X ini sama dengan negatif 2 untuk kes lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tambah 6X tambah 4. So kita gantikan X ini negatif 2. Jadi dy per dx sama dengan 2. Okay. Seterusnya, kita gunakan pula hubungan M1, M2 ini untuk mendapatkan negatif 1. Sebab yang kita kira kecurunan dy per dx ini kecurunan tangent. Kita nak dapatkan normal. So, kita dapatkan M2. Jadi, kita gantikan kecurunan tangent itu M1 dalam persamaan tersebut. So, kita akan dapat M2 sama dengan negatif setengah. Okey. Seterusnya, kita menggunakan pula hubungan M sama dengan M2. So, di mana M di sini ialah tangent, kecurunan tangent. Sebab dia kata tangent selari dengan normal. So, M ini adalah kecurunan tangent untuk lengkung Y sama dengan HX kuasa 3 tambah KX tambah 2. Manakala M2 ini adalah normal bagi lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tambah 6X tambah 4. So, di sini kita akan dapati, so kita punya M ini yang 3H tambah K. So, kita gantikan dalam persamaan. Kita akan dapat 3H tambah K sama dengan negatif setengah. Ini sebab M2 ni negatif setengah. Yang ini adalah M tadi. So, kita selesaikan. Kita akan dapat 6H tambah 2K sama dengan negatif 1. So, kita sudah dapat bentuk persamaan yang pertama. Jadi, kita perlu satu lagi persamaan supaya kita boleh selesaikan secara persamaan serentak. Kita nak bentukkan pula persamaan yang kedua. Dari lengkung Y sama dengan H X kuasa 3 tambah KX tambah 2 di titik 1,5. So, kita gantikan. Kita gantikan setengah itu dalam persamaan. Y sama dengan setengah dalam persamaan Y sama dengan HX kuasa 3 tambah KX tambah 2. Kita gantikan Y, kita gantikan X. Bila kita gantikan, jadi kita akan dapat 2H tambah 2K sama dengan negatif 3. So, di situ kita telah dapat persamaan yang kedua. Jadi, kita sudah ada dua persamaan yang kita boleh selesaikan secara persamaan serentak. Jadi, di sini kita akan hapuskan K. Iaitu dengan persamaan 1 tolak persamaan kedua. So, kita akan dapat 4H sama dengan 2. So, H sama dengan setengah. Kemudian, kita gantikan H dalam persamaan kedua. Maka, untuk mendapatkan nilai K, iaitu K sama dengan negatif 2. Jadi, nilai H kita ialah setengah dan nilai K kita ialah negatif 2. Begitulah murid-murid bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan tangent dan normal. So, cikgu harap dengan 3 contoh soalan itu tadi, kamu boleh lebih memahami dan dapat menguasai bagaimana cara kita nak menyelesaikan soalan yang melibatkan tangent dan normal. Okey, sekian. Terima kasih.